saintifik memang kita tak boleh terima. Sebab tak mungkin bayi makan nangka. Dan bayi berada di dalam rahim. Okey. Kalau kita lihat ni perut ibu yang mengandung lah. Contohnya perut ibu yang mengandung. Rahim, lapisan luar satu, lapisan luar dan lapisan perut. Okey, lapisan perut. Okey, lapisan perut. Satu lapis. Kemudian lapisan rahim, satu lapis. Lapisan rahim satu lapis. Satu lapis lagi ialah lapisan uri. Uri ataupun plasenta. Jadi bui bayi disalut ada rekan lapisan uri yang berada di sini. Jadi 3 lapisan yang bersama dengan bayi di dalam perut ibu. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dialah Allah SWT yang menjadikan kamu dalam perut ibu kamu fi zulumatin thalath, dalam 3 kegelapan yang berbeza. Dalam 3 kegelapan, 3 lapis kegelapan. Yang pertama perut, dinding rahim dan uri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan perkara ini? Dan cukup detail dalam Al-Quran. Kalau ia bukan datang daripada Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allah Rasul tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan dia wahyu daripada Allah SWT. Banyak contoh-contoh yang lain saya sempat cerita 3 perkara. Yang pertama dari tentang tubuh hijau sumber minyak. Yang kedua tentang kejadian jantina di alam kandungan. Yang ketiga tentang 3 lapisan kegelapan yang ada di alam kandungan. Al-Quran bukan buku sains, tuan-tuan. Ingat, Al-Quran cakap tentang sains, tapi Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran bukan buku geografi. Al-Quran bukan buku matematik. Walaupun ada fakta-fakta matematik yang menarik dalam Al-Quran, ada fakta sains dalam Al-Quran, ada fakta biologi, fakta chemistry, fakta geografi yang cukup menarik yang ada dalam Al-Quran. Tetapi semuanya itu adalah satu cara, satu metodologi, satu cara yang Allah gunakan untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Cara Allah sampaikan hidayah kepada manusia ini dengan cara yang berbeza-beza. Zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu yang hebat ketika itu ilmu sastra. Kehebatan bahasa Al-Quran yang cukup indah, cukup unik, cukup menarik, cukup menawan. Hingga kan ahli-ahli sastra tertawan dengan keindahan Al-Quran. Zaman kita ini, ilmu yang hebat adalah ilmu sains dan teknologi. Al-Quran mampu mencabar ilmu sains dan ilmu teknologi yang ada. Bahkan dalam bidang pemakanan, dalam bulan lepas saya sebutkan tentang pemakanan, tentang kesihatan, yang Allah suruh kita jaga kesihatan. Bagaimana kita jaga kesihatan? Bahawa perut adalah sumber punca pada segala penyakit. Dan sekarang ini scientifically proven, banyak penyakit-penyakit datang daripada Allah Akbar. Berapa ramai para ilmuwan, InsyaAllah kita akan lihat contoh-contoh kemudian. Saya boleh sebutkan nama-nama mereka yang telah memeluk agama Islam. Selain Dr. Morris Buki, beberapa orang yang lain melihat fenomena ini, akhirnya memeluk agama Islam. Kita orang yang telah beragama Islam, kita orang yang dah ada kitab Al-Quran, umat Islam satu-satunya, tuan-tuan, umat di dunia yang ada kitab yang Allah turunkan dan Allah janji Allah akan jaga keaslian kitab ini, iaitu Al-Quran. Tidak ada kitab yang Allah jaga seperti mana Allah jaga Al-Quran. Nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Jadi tugas kita sebagai orang Islam, kita hayati Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Moga-moga dengan kita berusaha untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Allah membela kita, Allah menjaga kita, Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah SWT. InsyaAllah kemudian Allah kumpulkan kita bersama dengan para anbiya, para syahadat dalam syurga Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إلى آخر majlis tasbih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.